Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, ini adalah sambungan kuliah semalam, sensitometri kuliah 2 ya. So, petang ni kita sambunglah kuliah yang semalam tu. Okey. Okey. Selain daripada yang kita belajar semalam, bahu, to, garis lurus, solarisasi dan Dmax, ada beberapa lagi maklumat penting yang boleh kita dapat apabila kita melukis lengkungan cirian ini ya. Pertama ialah kabut, okey, kontras filem, kelajuan relatif, latitude filem, latitude dedahan. Okey. So, ada 5 lagi maklumat yang kita boleh dapat apabila kita melukis lengkungan cirian ini. So, kita tengok satu-satulah. Okey. Okey, pertama adalah bahagian kiri pada to. Di situ kita boleh dapat tahu nilai kabut. Kabut basic ya. Berapakah nilai kabut basic dan nilai ambang? Okey. Okey. Bahagian antara to dan bahu. Okey, to di sini. Okey, dan bahu adalah kita boleh tahu dekat situ, kita boleh tahu kontras, kita boleh tahu latitude filem dan kita boleh tahu latitude dedahan dan kelajuan filem. Okey, antara bahagian to di sini dan bahu dia. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada satu maklumat penting lah yang kita boleh dapat daripada lengkungan cirian tersebut. Okey, pertama adalah kabut. Okey. Kabut ataupun fog. Kabut dekat sini kabut. So, kabut ada berada di kawasan kiri pada to. Okey. Okey, densiti filem yang dihasilkan oleh punca-punca yang tidak termasuk radiasi. Itu kita panggil kabut basic, di mana setiap filem mesti ada sedikit kabut basic. Okey. Nilai densiti adalah antara 0.1 hingga 0.25. Nilai densiti kabut tersebut. So, nilai densiti kabut yang kawasan ini adalah antara 0.1 hingga 0.25. So, dia tidak boleh lebih daripada 0.25. Okey. Kabut juga dinyatakan sebagai gross fog atau base plus kabut atau fog plus base fog lah, kabut lah. Dalam bahasa Inggerisnya fog lah kan. Okey, ini adalah kabut basic. Ingat nilai densitinya adalah antara 0.1 sehingga 0.25. Okey. Okey. Kabut basic ini sebenarnya terdiri daripada density base atau warna base filem tu sendiri kan. You all dah belajar pasal filem sebelum ni dengan Cik Khairi. So, you all tahu bagaimana dia punya filem punya lapisan tu kan. So, kabut ni terhasil daripada density base filem itu sendiri. Okey. Densiti ini terhasil daripada pembangunan agentum halida yang tidak didedah. Di mana di kawasan yang tidak didedah, maka apabila dia diproses, densiti yang terhasil adalah densiti yang dipanggil sebagai kabut basic. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada faktor yang mempengaruhi kabut basic. Apakah faktor yang mempengaruhi kabut basic? Kenapa kabut basic boleh tinggi? Kenapa kabut basic itu boleh rendah? Kenapa setengah filem kabut basic dia tinggi? Ada setengah filem kita buat kabut basic dia rendah. Okey, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kabut basic ini ya. Okey, pertama adalah keadaan bagaimana kita simpan filem itu di store. Okey. Cara penyimpanan dia banyaklah dia punya
faktor-faktor yang mempengaruhi cara penyimpanan filem ataupun penyetoran filem ya. Kedua adalah keadaan pemprosesan. Keadaan pemprosesan ini adalah lebih kepada bagaimana filem kita diproses di dalam prosesor automatik. Okey, daripada imej pendam atau imej yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar kepada imej X-ray yang kita boleh tengok. Okey. So daripada keadaan pemprosesan itu boleh menyebabkan kabut basic itu tinggi atau rendah. So nanti kita akan tengok dia punya detail lah. Seterusnya adalah mungkin disebabkan oleh kesilapan pengendalian filem dalam jabatan dan bilik gelap. Okey, contohnya masa kita pergi nak proses filem, tiba-tiba kita terpasang lampu putih. Sepatutnya waktu proses filem kita pasang lampu selamat, kita panggil safe light. Lampu tu dia berwarna merah. Kenapa warna merah? Sebab kebanyakan filem adalah tidak sensitif kepada warna merah. That's why lampu safe light atau lampu selamat dipasang di bilik gelap semasa pengendalian filem adalah berwarna merah. Okey. Ataupun apabila kita masuk ke dalam prosesor automatik, apabila filem sudah dimasukkan dalam prosesor automatik, tetapi tiba-tiba kita terpasang lampu ataupun pintu terbuka, so ada cahaya yang terdedah pada ada cahaya yang terdedah di dalam darkroom. Ada cahaya masuk di dalam darkroom. Okey. Okey, kita pergi pada satu-satu ya. Keadaan penyetoran filem. Okey. Apabila kita menyimpan filem ni, dia ada jangka masa dia. Jangka masa filem ni expired. Okey, pertama apabila kita simpan filem ni terlalu lama. Itu sebab apabila kita simpan filem, kita mengamalkan satu teknik FIFO, kita panggil first in dan first out. Di mana filem yang mula-mula masuk, filem itu akan kita gunakan dahulu. So kita susun filem mengikut bila dia sampai ke kita punya unit radiografi lah. Bila dia sampai, so kita susun. So kita ambil filem yang first masuk tu. So maknanya di situ kita boleh mengurangkan masa penyimpanan filem. Sekiranya masa penyimpanan filem terlalu lama, dia juga boleh meningkatkan paras kabut disebabkan faktor stor itu sendiri. Okay. Terlalu lama dia punya dia punya pengudaraan dan sebagainya. Okay. Kedua, suhu stor itu juga boleh menyebabkan kabut basic. So suhu stor selalunya kita simpan dalam keadaan yang sejuk lah, ya, dalam keadaan beraircon dan untuk mengurangkan peningkatan kabut basic. Okay. So kelembapan juga perlu dijaga untuk mengurangkan kabut basic lah. Kalau kelembapan tinggi juga boleh meningkatkan kabut basic. Jadi suhu stor dan kelembapan ini kena perlu dijaga dengan baik lah. Okey. Biasanya dalam kotak filem dia ada guide untuk cara penjagaan filem tersebut lah. Okey, filem perlu disimpan secara menegak dan bukan mendata. So apabila kita simpan dalam stor, filem perlu menegak. Begitu juga kalau kita simpan sementara di dalam darkroom. Darkroom ada satu tempat kita panggil hash untuk menyimpan filem. So daripada situ filem selalunya disimpan secara menegak. Okey. Seterusnya, sinaran latar belakang yang tinggi ya, iaitu sinaran latar belakang. Okey, untuk store filem kita make sure kita akan check dia punya background radiation. Sepatutnya tidak terlalu tinggi. Sekiranya background radiationnya lebih daripada yang sepatutnya, maka paras kabut juga boleh meningkat. Okey, wasap dan fume ataupun debu-debu semua tu
sepatutnya tidak ada di dalam store filem. Okey. Make sure store filem adalah bersih lah. Okey. Kemudian scattered radiation. That's why kita nak make sure tempat store filem ni jauh daripada tempat pemeriksaan. Okey. Jauh daripada bilik X-ray. So tiadalah scattered radiation masuk ke dalam bilik store tersebut, ya. Okey, filem tanpa skrin, kabut lebih cepat daripada filem berskrin. Okey. So apabila kita menggunakan kaset berskrin, maka filem akan kurang kabut, ya, berbanding dengan filem tanpa skrin. Okey. Okey. Kita pergi seterusnya kepada bilik gelap. Okey, sebelum saya explain, sebelum saya pergi bahagian prosesor, faktor-faktor prosesor, kita pergi dulu ke bilik gelap. Okey. Awak semua kena tahu apa itu bilik gelap, apa yang berada dalam bilik gelap, apa penggunaan bilik gelap, apa alat-alat yang ada dalam bilik gelap. Mengapa bilik gelap ini mempengaruhi kabut filem? Okey, mengapa prosesor mempengaruhi kabut filem? Okey, apa itu bilik gelap? Okey, bilik gelap ini adalah untuk mengendalikan bahan sensitif cahaya. Paling utama di sini adalah filem. Filem adalah bahan sensitif cahaya lah dalam subjek kita kali ni. Okey, kedua, bilik gelap mempunyai lampu selamat. Okey, lampu selamat ini adalah safe light. Safe light ini untuk membantu pengendalian filem dalam gelap. So kalau you all buat kerja dalam gelap, kita tak selesa. So biasanya dark room ada satu cahaya atau satu lampu yang dipasang di dalam bilik gelap untuk membantu kita kendalikan filem. Kita panggil safe light. Safe light ni biasanya warna merah lah. Okey, warna merah sebab filem biasanya kurang sensitif pada warna merah. So kalau kita terkena pancaran merah pun dia tak ada masalah. Tetapi jangan terlalu lama. Jika terlalu lama, dia juga akan memberi kesan pada kabut. Okey. Okey, seterusnya, semasa kita mengendalikan filem adalah satu bahan sensitif cahaya. Jadi kita perlu gunakan lampu selamat untuk membantu kita mengendalikan filem. So kita kena tutup cahaya putih dan pasang lampu selamat. Okey. Okey, tadi saya dah explain lampu selamat ini biasanya berwarna merah. Okey, apa lagi yang ada dalam bilik gelap ialah terdapat prosesor automatik di dalam bilik gelap. So semasa kita nak masukkan filem untuk proses ke dalam prosesor automatik, bilik hendaklah gelap. Hanya lampu selamat sahaja yang dipasang. Okey. So contohnya, okey, awak bekerja di KK yang tak ada DR, tak ada CR, tak ada yang automatik radiografi, digital radiografi yang selalu you guna di Hospital Sungai Buloh tu tak ada. So apa yang ada di situ hanya bilik gelap dan prosesor automatik. Apabila kita sebagai juru X-ray dah buat dedahan pada patient, kita akan kumpulkan kaset yang berisi filem itu pada satu tempat. So kemudian kita akan masukkan ke semua kaset itu, kita bawa masuk ke dalam bilik gelap untuk kita proses. Okey, semasa kita proses buka kaset untuk keluarkan filem itu juga di dalam bilik gelap, di mana perlu memasang safe light, bukan cahaya putih. So biasanya kita masuk dalam bilik gelap, kita tutup pintu dan pasang lampu safe light untuk mengendalikan filem. Okey.
prosesor automatik untuk proses filem, di mana prosesor automatik fungsinya untuk menukarkan imej pendam pada filem kepada imej nampak. So, dalam prosesor automatik ini, dia perlukan dua bahan utama, bahan kimia. Okay. Iaitu developer, kita panggil cecair developer atau pembangunan, dan cecair fixer atau cecair penetap. So, dalam prosesor automatik itu ada bahan utama. So, nanti saya akan keep sebut benda ni. Cecair developer, prosesor automatik, saya akan sebut. Okay. So, di sini you all tahu di manakah cecair developer atau cecair fixer itu berada. Cecair developer dan cecair fixer ini adalah bahan chemical atau bahan kimia yang diperlukan untuk proses filem, diletakkan dalam tangki sebuah prosesor automatik. So, satu tangki developer dan satu lagi tangki fixer. So, dia ada 3 tangki sebenarnya. Satu developer, satu fixer, satu air biasa untuk cuci. Okey. Boleh faham ya? Saya harap semua boleh faham. Kalau tak faham boleh tanya dalam WhatsApp saya atau boleh komen dekat bawah YouTube tu, nanti saya akan jawab. Okey, ini adalah prosesor automatik. Okey, kalau awak tengok yang dekat sini, ini adalah lampu selamat. Kalau dia pasang kat sini, bawah ni merah lah keluar. Okey. So, ini adalah prosesor automatik. Okey. Bagaimana kita nak kendalikan prosesor automatik ini? Filem itu akan masuk melalui feed tray. Dia akan masuk. Okey. So, dia akan keluar ke atas ni. Okey, ke atas ni dia akan keluar filem yang sudah siap. Maknanya kita boleh guna filem tu. Okey, kalau awak tengok yang belah kanan ni, so belah sini, ini adalah apa yang ada di dalam prosesor automatik. So, ini adalah feed tray di mana filem itu masuk. Sama di sini feed tray di mana filem itu masuk. Semasa anda nak masukkan filem, mestilah dalam keadaan gelap sebab awak dah keluarkan filem itu daripada kaset. Okey. Kita masukkan kaset dengan filem di dalam dark room, kita tutup lampu putih dan pasang lampu selamat, kemudian kita buka kaset, keluarkan filem dan masukkan dalam prosesor. Selagi filem itu tak keluar, selagi itu kita akan tutup, kita akan gunakan lampu selamat. Okey. Kita tak pasang lampu putih, takut nanti gambar kita akan fog yang sangat tinggi dan tak nampak. Okey, gambar-gambar X-ray kita. So, apa yang terjadi di dalam prosesor automatik? Okey, saya terangkan secara ringkas sebab next topik pun you all ada berkaitan dengan peralatan prosesor. So, filem akan dimasukkan dalam feed tray. So, first dia akan jumpa tangki developer. You all tengok. Okey. Filem tu akan masuk ke tangki developer. Okey. Kemudian dia akan masuk ke tangki fixer. Kemudian dia pergi pencucian, masuk ke tangki washer. Okey, lepas tu dia masuk pula dekat pengering. So, hot air tube ni adalah tube-tube udara panas untuk keringkan filem. Dan kemudian dia keluar ke sini. Keluar dan kita tengok filem tu dah siap proses dan kita boleh nampak image. Nampaklah image radiografer. Kalau chest x-ray kita nampaklah chest patient dekat situ. Okey. Saya harap boleh jelas. Okey, kalau tak faham boleh ulang semula video ni lah. Okey, seterusnya kita pergi, masih lagi di dalam kabut, kita tak pergi lagi ke topik lain ya. Sebab tadi saya explain kenapa, nanti kalau saya cerita keadaan pemprosesan tanpa saya explain apa itu pemprosesan, nanti awak jadi confused dan kurang faham ya. Okey. Keadaan pemprosesan. Keadaan pemprosesan ini keadaan di mana kita proses filem. Proses filem itu ada apabila kita masukkan filem di dalam prosesor automatik tadi. Okey. So, paras kabut akan meningkat apabila masa pemprosesan itu meningkat.
So lambat ni ada sebab juga. Ada sebab disebabkan chemical tadi. Kalau chemical fixer terlalu pekat, pH terlalu tinggi, jadi dia proses lambat. So itu semua kita kena check. Setiap larutan kita kena check suhu dan sebagainya. Okey, ini kita akan belajar nanti dalam topik peralatan prosesor. Okey. So masa pemprosesan tinggi boleh menyebabkan paras kabut yang tinggi. Okey. Seterusnya, peningkatan kepekatan larutan pembangun menyebabkan aktiviti pembangun tu tinggi. Okey. Dan boleh menyebabkan paras kabut. Pembangun ini adalah developer, ya. So kalau developer itu terlalu pekat dan aktiviti developer itu terlalu aktif pada permukaan filem, boleh menyebabkan paras kabut juga. Okey, ini awak akan faham dan tahu lebih detail dalam topik kimia foto nanti. Okey, seterusnya suhu pembangun. Suhu pembangun juga sangat penting, ya. Suhu pembangun ni adalah developer, ya. Developer adalah pembangun. So memang dalam silibus dia tulis pembangun lah. Okey. Suhu developer meningkat menyebabkan paras kabut meningkat. Okey. Kurang selectivity, maknanya dia tak boleh nak select di mana argentum halida yang terkena dedahan. Dia tak boleh nak pilih. Okey, itu nanti lebih lanjut dekat kimia foto. Bagaimanakah pembangun ini dia memilih, dia select mana argentum halida yang telah didedah dan mana argentum yang tidak didedah. So dia boleh select. Ini nanti dalam kimia foto you all akan lebih faham lah. Okey. Seterusnya, kadar penambahan pembangun menyebabkan tingginya paras kabut. Dia apabila pembangun ini pekat lah, bila kadar penambahan tu meningkat, kita tambah pembangun dalam kadar yang tidak sepatutnya, terlebih lah dikatakan. So aktiviti dia pun akan meningkat pada permukaan filem dan menyebabkan paras kabut. Okey. So untuk developer, apabila developer larutan pembangun ini pekat, kedua suhu pembangun ini tinggi dan kadar penambahan pembangun, maknanya pembangun ni terlalu banyak dicampurkan dalam tangki, akan menyebabkan paras kabut meningkat. Okey. Untuk fixer pula, fixer tidak dikekal pada nilai tertentu. Maknanya fixer ini juga kita perlu cek dia punya kepekatan. Okay, sekiranya fixer itu sekejap, hari ini pekat, besok kurang pekat, lepas tu kita tambah fixer, so kita tak check dia punya kepekatan tu, maka ini boleh menyebabkan kabut. Okey. Okey, fixer dan penetap ni adalah benda yang sama, ya. Okey. Seterusnya, suhu yang kurang. Maknanya bila fixer tu suhu dia berkurang dan kurang penetapan, maknanya dia tak aktif. Okey, fixer dan developer ni ada suhu tertentu menyebabkan diorang aktif. Okey, bahan kimia ni aktif. So kita kena check suhu sebelum kita mulakan pemprosesan filem. So apabila suhu penetap atau suhu larutan fixer ini berkurang, maka tinggilah paras kabut. Okey. Seterusnya, kurang masa penetapan filem, maka meningkatkan paras kabut. So kalau roller itu bergerak, dia ada satu roller yang bawa filem, ya, ke tangki. So roller bergerak laju pada penetap pada tangki fixer ni, maka dia tak sempat untuk menetapkan filem, fixkan filem. So boleh menyebabkan kabut juga, ya. So seterusnya, kadar penambahan penetap, maknanya fixer tu cair ataupun fixer tu kurang fixer, so kita tak tambah, maka boleh menyebabkan kabut sebab dia tak boleh tetapkan filem penetapan, maknanya argentum halida yang
dah dibangunkan tu, dia kena tetapkan dalam filem. Dia perlu kekalkan, lekatkan dalam filem tersebut supaya gambar akan jadi lebih cantik kontrasnya. Okey. Jadi apabila kurang penambahan, maka kurang penetapan pada filem, maka tinggilah kabut. Okey. Untuk penetap suhu perlu untuk penetap kita perlu tengok suhu, tengok masa dan kadar penambahan, kerana ia sangat mempengaruhi kabut filem. Okey. So kita pergi kepada bilik gelap. Okey. Tadi saya dah cerita apa yang berada di bilik gelap. So sekarang ni kita pergi kepada spektrum emisi lampu selamat tidak sepadan dengan kepekaan filem. Okey, lampu selamat ini juga ada beberapa jenis lah. Okey, ada lampu selamat kuning dan ada lampu selamat yang hasilkan warna merah. So apabila kita guna filem yang sensitif pada lampu kuning, jadi kita guna safe light yang berwarna merah. So kita gunakan safe light yang berwarna kuning sekiranya filem itu tidak peka kepada warna kuning. Okey. Kita gunakan safe light merah sekiranya lampu safe light tidak peka kepada kita gunakan safe light merah sekiranya filem tidak sensitif atau tidak peka kepada warna merah. Okey. Okey, kabut juga akan meningkat apabila masa pengendalian filem terlalu panjang. So even though kita guna safe light, saya kata tadi, tetapi bila kita dedahkan terlalu lama safe light ini, boleh juga menyebabkan filem menjadi kabut. Kabutnya tinggilah, fog tinggi. Okey. Bilangan lampu selamat terlalu banyak. So dia banyak sangat, dia tinggi sangat banyak sangat lampu selamat pun boleh menyebabkan fog. Banyak sangat terdedah pun tak boleh juga. Lampu selamat tidak selamat secara total kepada filem, ya. Jarak lampu selamat terlalu dekat dengan meja. So kita ada jarak lampu selamat yang betul supaya dedahan lampu selamat tidak mengganggu filem. Lampu selamat terlalu cerah, lampu selamat sudah rosak dan retak juga menyebabkan fog yang tinggi kepada filem. Okey, ini semua disebabkan oleh pendedahan cahaya, menyebabkan fog tu tinggilah. Dan kebocoran cahaya putih yang tanpa kita sedar. So tu sebab dark room ni kita kena check, kan ada bocor ke, terutama dekat celah pintu tu. Kadang-kadang ada bocor sikit. Masa kita buka pintu ada bocor sikit. So menyebabkan dedahan cahaya putih yang tidak diingini kepada filem. Telefon, make sure kalau you all nanti kerja dekat KK yang ada dark room, nak masuk tu pastikan telefon tidak menyala lah lampunya. Boleh mengganggu filem punya fog. Okey. Itu bilik gelap. Okey. Okey, kita tengok apa kaitannya paras kabut dengan lengkungan cirian. Okey. Kita tengok lengkungan cirian belah kanan tu. So dia ada lengkungan hitam dan lengkungan merah. Okey, peningkatan paras kabut mengubah bentuk lengkung cirian. So kalau kita tengok semakin meningkat paras kabut, kecerunan dan kecuraman lengkung akan berkurang. So kalau kita tengok ini paras kabut dia paras kabut dia tinggi. So yang merah ni paras kabut dia rendah. So kabut adalah sekitar sini kan, tu. Ya, dia sekitar sini. Ya, 0.1 hingga 0.25 dia punya nilai density. So kalau dia tinggi, okey, contohnya yang merah ni dia yang hitam ni dia tinggi, maknanya kita tengok kecerunan slope dia rendah lah, ya. Okey, yang merah ni slope-nya lebih tinggi, kecerunannya lebih tinggi.
So lengkung mana yang punya paras kabut yang tinggi adalah lengkung warna hitam, sebab kabut area sini so density, so kabut area sini. So kabut pada graf warna hitam ini adalah lebih tinggi. So kalau you all tengok apa kaitan kabut basic dan kecerunan. Kabut basic tinggi, kecerunan akan berkurang. Okey. Kabut kontras akan berkurang. Okey, macam mana kita nak tahu kontras berkurang, nanti for next slide ada explain cara kurang. Okey. Kontras dan kecerunan ni memang berkadar langsung lah. Kalau kecerunan ni berkurang, maka kontras itu akan berkurang. Okey, kabut basic berkurang. Tengok, kabut basic rendah. So kecerunan akan tinggi dan kontras akan tinggi. Okey. Okey, kecerunan dan kontras adalah berkait rapat. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada kontras. Okey, apakah itu kontras? Kontras ialah perbezaan densiti antara dua kawasan yang bersebelahan dengan satu imej. Okey. Kecuraman atau cerun kecuraman lengkungan cirian digunakan untuk mengukur kontras filem. Lebih curam lengkung, kontras adalah lebih tinggi. Okey, itu kontras. Okey, seterusnya kita pergi ke jenis kontras. You all kena tahu beberapa jenis kontras. Pertama adalah kontras radiografik. Kontras radiografik adalah perbezaan densiti, perbezaan densiti antara dua kawasan yang bersebelahan pada radiograf. Okeylah, you tengok chest x-ray tu, awak tengok dua kawasan density berbeza, contohnya pada paru-paru dan tulang. Di situ itu kita panggil sebagai kontras radiografik. Okey, kontras subjektif radiografik. Okey. Perbezaan kecerahan antara dua kawasan yang bersebelahan pada radiograf yang dilihat pada illuminator. So kalau kita tengok x-ray, biasanya kita akan tengok pada illuminator. So kita tengok ada perbezaan kecerahan antara dua kawasan radiograf yang kita tengok, kita panggil dia sebagai kontras subjektif radiografik. Okey. Perbezaan kecerahan. Okey. Okey, seterusnya kontras objektif radiografik, di mana perbezaan densiti antara dua kawasan yang diukur menggunakan densitometer. So yang kita buat ini untuk mendapatkan lengkungan cirian ni adalah jenis kontras objektif, ya. Di mana perbezaan densiti pada jalur tangga 21 itu kita ukur dengan densitometer. So itu dipanggil sebagai kontras objektif radiografik. Okey, harap boleh jelas. Okey. Faktor yang mempengaruhi kontras filem. Pertama adalah jenis filem lah. Okay, you all dah belajar jenis filem, ciri emulsi filem dan agihan saiz bijian argentum halide. Argentum halida lah. Okey, silver halide. Panggil silver halide boleh, argentum halide boleh. Okey. Jenis filem. Filem itu duplitis atau emulsi tunggal. Okey, kedua-dua permukaannya kedua-duanya permukaan berimulsi ataupun satu saja emulsi. Itu juga mempengaruhi kontras. Keadaan pemprosesan itu keadaan di mana
Apa yang berlaku dalam proses automatik? Keadaan suhu developer, keadaan suhu fixer, kepekatan suhu fixer, kepekatan suhu developer, masa pemprosesan dan sebagainya. Okey. Ciri-ciri skrin pengamat. Skrin pengamat apa yang digunakan? You dah belajar skrin pengamat. So skrin pengamat juga mempengaruhi kontras filem. Okey. Itu tadi kontras filem. So, seterusnya kita pergi kepada latitude filem dan latitude dedahan pula. Okey, kita pergi ke latitude. Apa itu latitude? Okey, saya nak ubah. Okey. Latitude merujuk kepada kaedah filem ataupun kaedah sistem filem skrin yang berupaya merekod julat dedahan. Dia nak tahu julat dedahan lah. Dua kategori latitude yang perlu kita tahu. Satu latitude filem dan satu adalah latitude dedahan. Okey, kita pergi kepada latitude filem dululah. Okey, kalau you all tengok graf ni, kan? So, dia akan cari satu garis lurus tau sebenarnya. You lukis graf, cari bahagian yang bergaris lurus tu. Bahagian bergaris lurus tu, so kita nak cari slope dia. So, kita kena cari bahagian yang bergaris lurus. Jadi, kita gariskan bahagian yang bawah ni, yang garis lurus bermula. So, gariskan yang atas garis lurus berakhir. Okey. Latitude filem ialah perbezaan antara had atas dan bawah bagi log relatif. So, log relatif kita cari kat bawah kan, nilai bawah. Bagi log relatif yang menghasilkan density dalam julat berguna. So, log mana yang menghasilkan density dalam julat berguna adalah yang bawah ni. So, apa yang kita buat, graf yang you all lukis tu kan. So, you all cari yang bahagian garis lurus. Kita nak dapatkan dia punya kecerunan dia. Bagaimana nak kira kecerunan? Kan, untuk dapatkan kecerunan, so kita kena ada satu garis lurus pada graf. So, kita tandakan tanda pertama, garis lurus bermula dan garis lurus berakhir. So, kita tandakan atas dan bawah. So, oleh kerana dia nakkan log dedahan relatif. So, maknanya log dedahan relatif adalah nilai di bawah ni. Jadi, kita tandakan pula bahagian bawah ni. Tengok yang warna yang ni yang saya tunjuk ni ke bawah. So, kita nak dapatkan nilai latitude filem di sini. Okey. Pertama, cari yang garis lurus. Kemudian, kita tandakan bahagian yang permulaan garis lurus dan pengakhiran garis lurus. So, kita tarik, buat garisan ke bawah untuk dapatkan nilai latitude filem di sini. Okey. Ini adalah julat latitude filem. Latitude filem dalam bentuk julat lah, ya. Okey. Ini adalah latitude filem. Okey, nilai densitinya adalah 0.25 hingga 2.0. So, lebih kurang anggaran lah. Daripada awal permulaan garis lurus hingga akhir pengakhiran garis lurus ini, nilai densitinya adalah antara 0.25 hingga 2.0. Okey, biasanya. Okey. Tambah kabut basic. So, kabut basic berapa? So, contohnya kabut basic dia di kosong tu, pada tangga pertama tu,
0 berapa, 0.1 ke contoh kan. So tambah dengan nilai densitinya ini ditambah dengan karbon spesifik lah. Okey, ini adalah latitude filem. Okey, seterusnya kita pergi kepada latitude filem dan kontras filem. Okey, saya dah explain tadi, kontras filem ialah kecerunan bagi graf lengkungan. Okey. Kecerunan graf meningkat menunjukkan kontras filem yang tinggi. Kontras filem akan meningkat lah. Okey. Okey, masih lagi di latitude filem dan kontras filem. Okey, latitude filem di bawah ya. Saya dah explain tadi latitude filem. Kita tengok graf yang warna merah ni ha. Okey. Dia ada dua graf di sini, A dan B. So kita tengok graf A yang warna merah. So latitude tirus atau latitude kecil, latitude lebih kecil maknanya kontras lebih tinggi. Sebab apa? Bila latitude kecil bermakna slope tu kecerunan adalah lebih tinggi. Kecerunan saya kata tadi adalah berkadar langsung dengan kontras. Jadi apabila kecerunan tinggi maka kontras filem A ini adalah tinggi. Ini filem A. Okey, kecerunan lengkungan kontras. Okey, ini dia punya rumus. Sama saja rumus dia. Mana-mana kan kalau you all belajar maths dulu pun sama. Okey. Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Kontras ataupun kecerunan ya. So samalah dengan ni. So kat sini kita label sebagai dy dan dx. Okay, so dy dx dan log ex dan log ey. So sama je, tukar je bawa dia punya apa penama tu. Y2 jadi dy, y1 jadi dx. Okay, begitulah seterusnya. Okay, latitude filem. Latitude filem ialah adalah 1.75 bahagi kecerunan lengkungan. Okay. Ini kalau kita nak tahu dia exact nilai lah kan. Kadang dia nak tahu dia punya julat sahaja. So untuk latitude filem, untuk tahu nilai yang tepat adalah 1.75 dibahagikan dengan kecerunan lengkungan. Berapa kecerunan lengkungan? Okey. Okey, latitude dedahan. Okey, tadi kita cerita latitude filem. So latitude filem ada masanya soalan nakkan julat latitude filem. So you all boleh tulis julat latitude filem dalam bentuk log RE dekat situ lah. Okey. So ataupun dia nak nilai latitude filem. So kalau nilai latitude filem you all kena cari seperti yang saya explain tadi, 1.75 bahagi kecerunan lengkungan. Okey, ini adalah nilai latitude filem. Okey. Okey, seterusnya kita pergi latitude dedahan pula. Okey, latitude dedahan ialah nilai median antara log dedahan tinggi ke log dedahan rendah. Okey. Nilai median. Maknanya kalau you tengok log RE lah ni, log dedahan ya. Log dedahan tinggi, kita tengok median dia ke log dedahan rendah. So dia dalam bentuk log RE. So latitude dedahan adalah median kepada log dedahan tinggi, log dedahan tinggi sini ke log dedahan rendah pada latitude filem. So kat sini
You all boleh cari di latitude filem ni, awak boleh cari nilai median. Nilai median ni adalah latitude dedahan. So nilai ini adalah berkadar langsung dengan faktor dedahan lah, iaitu MAS yang digunakan. So kalau MAS tu tinggi, maka tinggilah latitude filem. Latitude dedahan. Okey. Kalau MAS digunakan kurang, maka kuranglah latitude dedahan. Okey. Okey, kita pergi ke lajuan pula. Filem laju, filem tak laju. So you all dah belajar kan dalam filem. So ada filem laju dan ada filem yang kurang laju. So daripada ujian sensitometri ni, kita boleh tahu kelajuan filem. Okey? Filem tu laju ke, filem tu tak laju. So kalau ada dua filem, kita boleh compare yang mana laju, mana tak laju dengan kita plotkan graf. Okey, kita tengok filem mana yang laju. Okey, kelajuan filem merujuk kepada dedahan yang diperlukan untuk menghasilkan densiti 1.0. Menghasilkan nilai densiti 1 lah. Okey, menghasilkan nilai densiti 1. Kelajuan satu filem dapat dikesan melalui kedudukan lengkungan cirian. Okey, semakin laju satu filem, semakin dekat dengan paksi Y. So maknanya filem ini, filem mana yang lebih laju adalah filem A. Okey, semakin dekat dengan paksi Y. Kenapa filem A? Kenapa bukan filem B? Kenapa awak rasa filem A adalah lebih laju? Adakah sebab dia huruf A? Ataupun sebab dia warna pink? Okey. Okey. Kita pergi ke yang seterusnya lah. Okey, saya akan copy kat situ biar mudah untuk saya explain graf ni. Okey, kita pergi balik. Okey, kita tengok ni ya. Kelajuan filem vs dedahan. Okey, semakin laju filem bermaksud filem itu semakin sensitif pada dedahan. So dia sikit je cahaya yang kena dia dah gelap. Dia dah ada nilai densiti yang tinggi. Dia sangat sensitif. So dia lajulah. So sensitif. Okey. Semakin laju filem bermaksud filem itu semakin sensitif pada dedahan. Okey, filem atau sistem rakaman paling laju memerlukan sedikit saja dedahan yang untuk menghasilkan nilai densiti 1.0. So dia perlukan sikit je dedahan. Maknanya dedahan X-ray tu ataupun dedahan sensito tu sikit saja untuk hasilkan nilai densiti 1. Okey. Nilai densiti 1.0 ini ialah nilai piawai untuk menentukan kelajuan filem. Di mana-mana untuk lakukan kita tahu filem itu laju ke tak, kita cari dulu nilai densiti dia berapa. Okey, contohnya nilai densiti 1.0 itu di tangga berapa? Contoh kan, nilai densiti di tangga 11 untuk filem A. Tapi untuk filem B, nilai densiti 1.0 ini adalah di tangga 13. So, manakah yang lebih laju? Adalah filem A sebab dia dah jumpa dulu 1.0 pada tangga 11. Manakala B lambat. Sebab tangga 13 baru dia mencapai densiti 1.0.
So dia kurang sensitif dengan cahaya lah. Okay. Ataupun contohnya kalau nilai nilai graf A ni, contohnya kita dah buat sensitor, tiba-tiba kita tengok dia punya nilai density 1.0 ini adalah di tangga 9, tetapi B di tangga 13. Maknanya A adalah lebih laju lah. Okay, kerana dia dia lebih sensitif pada cahaya. Kalau kita tengok tangga tu, tangga area tu, okey, di manakah nilai density 1.0? Okey, nanti you all tengok balik dekat you all punya jadual tu, di manakah tangga 1.0 nilai density 1.0. Okey, biasanya kalau standard adalah di tangga ke-11. Okey, untuk kelajuan filem yang sangat sesuai. Okey. Kelajuan filem adalah berkadar songsang dengan dedahan. Okey. Okey. Filem yang laju memerlukan dedahan yang kurang. Filem yang lambat memerlukan dedahan yang tinggi untuk hasilkan nilai density 1.0. Okey, kita pergi ke kelajuan relatif filem. Kelajuan relatif filem adalah perbandingan kelajuan antara satu atau lebih dari satu filem yang berbeza. Okey, perbandingan kelajuan antara satu atau lebih dari filem yang berbeza. Filem ni bukan movie filem lah, filem keping. Sorry tu, confuse. Okey. Okey, perbandingan kelajuan antara satu atau lebih dari filem yang berbeza. So kalau tengok gambar dekat graf ni, ada 3 filem yang berbeza. Yang manakah paling laju? So you all tengok pada density nilai 1, area mana? Dalam area sinilah, somewhere here kan. So mana yang jumpa dulu satu adalah A. Okay, kemudian mana yang jumpa nilai dulu satu adalah B. Nilai 1 C paling lambat. Maknanya tadi kita dah beritahu untuk slide yang tadi saya dah beritahu untuk slide yang lepas, filem laju adalah filem yang paling dekat dengan paksi Y. So maknanya filem A adalah filem laju berbanding dengan filem B dan filem C. So kalau nak tengok mana laju ke tak, secara teorinya kita tengok manakah graf manakah yang mencapai density 1.0 paling cepat. Okay, maknanya graf A lah. Ya. Okey. Kenapa kita nak tahu kelajuan relatif filem? Kan lebih kurang sama je kan semua filem. Dah nama filem. Okey. Tak, sebenarnya tak sama. Satu, untuk kemudahan penukaran faktor dedahan apabila beberapa jenis filem yang berbeza kelajuan digunakan di jabatan. So kadang-kadang setengah jabatan dia kan kita banyak tempah filem, kita book filem sana. Okey, kalau you kat KK kan you all akan ada beberapa filem laju dan beberapa ada filem laju, kurang laju dan sebagainya kan. Kilang pun berbeza-beza. Kilang Kodak, kilang Agfa, so berbeza-beza. So kita kena check mana adalah filem yang lebih laju. So contohnya kan okey, contohnya kita dapat satu daripada kilang brand Kodak. Kodak. Satu daripada filem daripada Agfa. Kita check mana yang lebih laju.
So contohnya Kodak lebih laju daripada Alpha. So kita guna faktor dedahan, jangan guna faktor dedahan yang sama lah. Sebabnya filem Kodak yang lebih laju ni dia hanya guna faktor dedahan yang sedikit saja, dia dah boleh hasilkan gambar yang cantik. So kalau kita guna faktor dedahan yang sama dengan filem Alpha yang kurang laju, kita panggil dia overexpose. So kita terlebih dedahan semasa kita buat pemeriksaan pada pasien tu. Dan gambar pun overexpose, gelap, tak cantik. Okay. Kalau kita guna Alpha, kita guna faktor dedahan yang macam ni dah okey. Tapi bila kita guna Kodak, sebab Kodak ni filem laju, dia gelap. Sebab apa? Sebab dia laju. Kita kena kurangkan faktor dedahan sekiranya kita menggunakan filem jenis yang laju. So kita kurangkan sikit dia punya MAS, dia punya KVP. So baru kita dapat gambar yang cantik. Itu contohlah kan. So kita boleh tahu, okey hari ni kita pakai Kodak. So kita tahu hari ni kita pakai Kodak ya. Contohnya you all jadi ketua juri X-ray dekat KK tu. Okey hari ni kita pakai Kodak. Kodak ni faktor dedahannya macam ni. So jangan samakan dengan Alpha. Kalau kita guna faktor dedahan Alpha, filem Kodak ni dia akan jadi gelap. Gambar chest X-ray patient tak cantik, overexpose. Okey. Kedua, apabila filem baru diperkenalkan dan digunakan di jabatan. So apabila filem baru kita ambil daripada brand lain pula, kan? So kita kena buat juga kelajuan relatif filem compare dengan filem yang sedia ada. Kita takut yang jadi macam tadilah. Kita takut bila kita guna tiba-tiba gelap, tak cantik. Tapi kita guna faktor dedahan yang lebih kurang sama macam filem yang sebelumnya. Tak boleh, sebab filem yang baru ini kemungkinan adalah lebih laju, lebih sensitif pada cahaya, lebih sensitif pada dedahan. So kita kena guna faktor dedahan yang kurang. Okey. Ketiga, menggunakan kombinasi filem dengan skrin pengamat yang berbeza. So kita ada skrin filem laju kan, untuk skrin pengamat yang sesuai untuk dia. So ni you all dah belajar masa pada kuliah skrin pengamat dan filem lah, dengan cik kaedah sebelum ni kan. Okey. Okey, seterusnya kita pergi ke faktor yang mempengaruhi kelajuan relatif. Okey, seperti saya cakap tadi, KVP lah, ataupun apa dia panggil, faktor dedahan lah yang mempengaruhi kelajuan relatif apabila skrin pengamat jenis fosfor berbeza diguna semasa menjalankan ujian. Okey. Faktor dedahan memang sangat mempengaruhi. Kelajuan relatif meningkat dengan peningkatan KVP. Okey, seterusnya keadaan pemprosesan. Kelajuan relatif meningkat dengan peningkatan KVP di mana apabila kita gunakan faktor dedahan yang tinggi, maka dia akan lebih sensitif lah. Okey, untuk kaedah pemprosesan, peningkatan masa pemprosesan, suhu serta kepekatan larutan kimia juga boleh meningkatkan kelajuan filem. So kalau kita jaga betul suhu, kepekatan larutan kimia, developer dan fixer yang ada dekat prosesor automatik itu, maka kelajuan filem boleh dikekalkan atau ditingkatkan. Ya. Kalau suhu pun kita tak jaga, so kepekatan pun tak menentu, jadi filem akan kurang laju lah. Dekat graf tu nampak tak laju. Okey, seterusnya kepada keadaan penyimpanan filem. Peningkatan masa penyimpanan dan keadaan menyimpan yang kurang baik mengurangkan kelajuan filem. Okey. Maknanya cara penyimpanan, kaedah penyimpanan pun sama sajalah, sama macam kabut tadi. So kaedah penyimpanan juga kalau dia kurang baik, kalau dia tak simpan dalam suhu yang sepatutnya, dia boleh mengurangkan kelajuan filem, kesensitifan filem pada dedahan. Okey, kelajuan filem adalah sama dengan
kesensitifan filem pada dedahan. Okey. Semakin sensitif filem, maknanya semakin lajulah filem itu. Okey, seterusnya kita pergi ke rumusan lah. Ya, last sekali, slide terakhir. Kepentingan ujian sensitometri. Pertama, perlu membuat perbandingan antara jenis filem berbeza. Ada 2 filem, 3 filem yang kita guna. So, kita buat perbandingan lah melalui ujian sensitometri. So, kita boleh tahu kelajuan filem, kita boleh tahu kabut filem, kan? Kita boleh tahu latitude filem, kontras filem dan sebagainya. Okey. Membuat perbandingan antara jenis skrin yang berbeza. Okey, untuk jenis skrin yang berbeza ni biasanya kita akan menggunakan kaset, kan? So, kita ada ada 3 ujian sensitometri yang kita boleh lakukan. Satu ujian skala keamatan, satu ujian skala masa. So, untuk skala keamatan ini kita gunakan ujian sensito dan ujian menggunakan sensito dan menggunakan baji bertangga, kan? So, untuk kalau kita nak guna ujian jenis skrin untuk bandingkan antara jenis skrin yang berbeza, ujian sensitometer yang kita lakukan ialah menggunakan baji bertangga, di mana kita menggunakan kaset. Yang saya cerita tu, saya ada cerita kuliah yang semalam, iaitu kaset. Kita letak filem dalam kaset, kemudian kita letakkan baji bertangga atas dia. Kemudian kita expose. Okey. Ataupun kita guna satu lagi kaedah skala masa yang saya cerita pada awal. Ada skala masa yang kita letakkan led, kita letakkan plumbum atas kaset. So, kita tarik plumbum ke bawah dan kita tutup atas. So, kita expose saja bahagian sedikit bahagian, tetapi pada masa yang berbeza-beza untuk kita tengok dia punya density. Itu juga kita boleh buat untuk perbandingan antara jenis skrin. Okey, jadi untuk membuat perbandingan antara jenis skrin, ujian sensitometri adalah perlu menggunakan kaset. Tetapi kalau hanya untuk membandingkan jenis filem berbeza sahaja, kita guna sensitometer pun dah mencukupi. Okey. Harap fahamlah ya, sebabnya ada dua perbandingan. Satu filem. So, kalau filem tu hanya guna ujian sensitometri menggunakan sensitometer. Tetapi kalau kita nak membuat perbandingan antara jenis skrin, kita boleh guna kita boleh guna baji bertangga, di mana kita guna kaset dan filem. So, kita letak baji bertangga atas kaset, dan juga kita boleh guna ujian sensitometri skala masa tu, sebab kita gunakan kaset dan filem juga. Okey, boleh you all boleh ulang, boleh tengok balik nota yang saya bagi sebelum ni. Okey, ketiga, menjadi alat berguna untuk memastikan penggunaan faktor dedahan yang sesuai. So, alat berguna maknanya ujian ini sangat berguna ya, untuk kita tahu filem itu sesuai faktor dedahan yang mana. Okey, faktor dedahan yang tinggi atau yang rendah. Walaupun pada pemeriksaan yang sama. Contohnya pemeriksaan chest x-ray, kan. Sama je chest x-ray, orang dia pun sama je kurusnya patient dia pun. Tapi sekiranya kita gunakan faktor dedahan yang sama pada dua filem yang lain, dua filem berbeza kelajuan, maka gambar akan jadi tak sama. Akan jadi overexpose. Okey. So, kita kena check kelajuan filem ni. Okey, keempat, menentukan grad purata ataupun kontras gradient purata ataupun kontras filem. Okey. Kalau filem laju ni, kontras dia lebih banyak variasi lah. So, dia lebih cantik gambar dan dia kurang dedahan. Kurang dedahan juga pada patient. Okey.
saya lebih prefer filem laju lah. Okey, kelima, mendapat latitude dedahan dan kita boleh tahu juga latitude filem. Seterusnya, menilai nilai mutlak kelajuan filem. So kita tahu kelajuan filem tu nilai dia macam mana sebab kita dapat tahu dia punya slope atau kecerunan dia. Kita boleh tahu dia punya base, dia punya kelajuan 1.0 density tu di tangga mana. So kita boleh tahu secara detail. Dan yang terakhir adalah untuk pemonitoran prestasi prosesor. Sebab kontras kelajuan dan fog ataupun kabut ini adalah secara tak langsung bergantung kepada cara atau prestasi prosesor. Sebabnya kalau kita tengok balik nota saya tadi yang saya ada bagi tahu tadi, prosesor yang baik adalah apabila dia punya larutan fixer atau larutan developer itu kita jaga dengan elok. Di mana dia punya suhu, dia punya pH, dia punya penambahan. Okay, so kalau kita jaga dengan elok, maka dia performance radiograf tu, gambar radiograf yang terhasil, image nampak terhasil pun cantik. Okey. Dia tak ada fog pun kurang, okey. Kontras pun cantik, okey. Itulah dia punya rumusan kepentingan ujian sensitometer, kepentingan ujian sensitometri. Untuk awak semua tahu dan faham apakah kepentingannya. Okey, sebab nanti kita pun tak tahu you all semua dipostingkan di mana. Sama ada kalau yang sekarang dia lebih mudah lah. CR tu computer radiography dan DR digital radiography tu memang sangat senang saja. Tak perlu dah you all nak check sensitometri ke bagai-bagai semua, tak. Sebab semua digital sudah. So tak perlu pun nak hafal okey faktor dedahan chest x-ray untuk filem, untuk bilik ni berapa okey, tak perlu dah. Untuk abdomen macam mana pula faktor dedahan. So kalau dulu memang kena hafal lah exposure dedahan tu, exposure factor tu kita kena hafal, memang kena hafal. Okey, yang ni untuk extremities berapa pula untuk tangan, alamak lupa, dah tak ingat. So kena tengok buku balik. Tapi biasanya dia akan labelkan dekat bilik-bilik x-ray, ini berapa faktor dedahan. Sebabnya kita contohnya bilik x-ray 1 kita guna filem jenis apa. So kita dah pastikan filem jenis laju, filem jenis ni. So faktor dedahannya adalah begini. Untuk bilik 2 faktor dedahannya adalah begitu pula, lain pula sebab kita guna filem yang jenis lain. Itu sebagai contoh lah. Kalau dulu memang macam tu. Kalau sekarang you all boleh klik saja dekat komputer tu, okey nak chest x-ray, patient jenis macam tu. Okay, kalau overexpose, kalau gelap pun boleh adjust. Itu beza dia. Maknanya perbezaan skill tu lain lah dulu dan sekarang. Okay. Tapi you all kena tahu jugalah, sebab kita tak tahu you all posting kat mana. Kan, kalau masih ada bilik gelap, awak kena tahulah apa kepentingan ujian sensitometri tu. Okay guys. Dah habis topik ini. So ada sedikit latihan lah yang saya dah letakkan di Google di GC ya. Sambungan pada latihan yang tadi. Okey, terima kasih semua. Terima kasih kerana mendengar. You all boleh ulang siar kalau tak faham bahagian-bahagian yang sepatutnya ya. Okey, terima kasih semua.